Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, anjurang Masjid Negeri Terengganu, Masjid Abidin, ataupun dikenali juga dengan Masjid Putih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam kitab puasa, iaitu kitab baru, iaitu kitab As-Siyam. Maksudnya kitab pada membincangkan tentang puasa. Jadi kita masuk dalam bab puasa daripada kitab Bulughul Maram. Yang mana dalam kitab Bulughul Maram dia ada bab-bab ibadat, sebab dia berkait dengan hadis hukum hakam. Jadi antara bab ibadat yang dikumpulkan hadis yang berkait dengannya oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram adalah ibadat yang dikenali sebagai siyam, ataupun dalam bahasa kita kata benda puasa. Dalam bahasa Arab siyam ataupun saum. Dalam bahasa Arab siyam ataupun saum. Yang mana dalam penggunaan bahasa Arab siyam dalam bahasa Arab bukan puasa ya. Siyam sebab puasa itu terjemah kepada bahasa kita. Dan puasa mengikut bahasa kita, dia penggunaan dia tidak sama dengan penggunaan siyam dalam bahasa Arab. Okey, boleh faham tak? Siyam dalam bahasa Arab, makna ataupun penggunaan dalam bahasa Arab perkataan siyam adalah mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Sama ada menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada berjalan, daripada bercakap, semua itu dinamakan imsak dalam bahasa Arab. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang dikenali sebagai Maryam. Yang mana Maryam antara nama yang disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Nama yang disebut dalam Al-Quran bukan orang yang biasa, bukan orang yang luar biasa. Mukjizat Nabi SAW yang paling besar adalah Quran. Mukjizat yang kekal adalah Al-Quran. Al-Quran adalah semulia-mulia kalam. Dalam Al-Quranul Karim, hak yang kita baca, hak yang baca saja menjadi ibadah. Dalam Al-Quran beberapa kali disebut nama Maryam. Bukan ada tak surah Maryam? Ada surah Maryam. Tidak gitu? Kaf. Betul? Itu surah Maryam tak? Betul tak Baik. Maryam adalah seorang perempuan yang luar biasa, sehingga kan cerita dia disebut di dalam Al-Quranul Karim. Cerita dia disebut dalam Al-Quranul Karim. Siapa? Maryam alaihassalam. Yang mana Maryam ni adalah seorang perempuan yang mana ketika dilahirkan ayah dia telah tiada. Ketika mak dia sebahagian daripada ulama tafsir meletak atau menyebut nama mak dia Hannah. Mak dia nama Hannah.
Yang mana masa mak dia melahirkan dia, ayah dia telah meninggal dunia. Dan mak dia mengandung kepada dia ketika mak dia telah lanjut usia. Mak dia telah bernazar menjadikan anak dia ni sebagai khadam kepada Masjid Al-Aqsa. Setelah daripada dilahirkan, dia tetap Maryam di Masjid Al-Aqsa. Hak yang jaga Maryam adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kerana Nabi Allah Zakaria alaihi salam adalah pak saudara sabit. Maksud dia pak saudara sabit, isteri kepada Nabi Allah Zakaria adalah ibu saudara ataupun mak saudara kepada Maryam, adik-beradik kepada Hannah, ibu kepada Maryam. Maka apabila letak dalam Masjid Al-Aqsa, Nabi Allah Zakaria membuat atau buat satu bilik untuk dia. Start daripada kecil lagi bermacam-macam perkara yang mencarikan adab berlaku kepada Maryam. Antaranya adalah perkara yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam mihrab, dia mendapati rezeki. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut bahawasanya jadi maksud dengan rezeki di situ adalah buah yang tidak ada pada musimnya ada dalam bilik dia. Maka Nabi Allah Zakaria tanya, anna laki hada? Daripada mana benda ni, wahai Maryam? Mu ambil mana ni? Kata Maryam lagu mana? Qalat wa min indillah. Daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki tanpa hisab. Baik, dipendekkan cerita, Maryam besar meningkat dewasa. Maka Allah Ta'ala mengutus bekal malaikat Jibril supaya meniup Ruhul Qudus ke dalam rahim Maryam tanpa ada suami. Seorang perempuan yang masyhur dengan salihah, dengan baik, anak orang baik, dipelihara orang baik, tiba-tiba mengandung tanpa ada suami. Allah Rabbi, satu ujian yang cukup besar. Bukan ujian yang kecil. Bukan ujian yang kecil. Apabila masyarakat yang memuji yang mengagung dia, ketika dia melihat suatu keburukan yang cukup buruk berlaku kepada dia, maka ketika pada asalnya Maryam duduk setinggi-tinggi kedudukan, akhirnya jatuh pada serendah-rendah kedudukan. Betul tak gitu? Allah Rabbi, seorang perempuan, tetapi oleh dia berada dalam pemeliharaan Allah, penjagaan Allah. Dipendekkan cerita, dia lari masuk dalam hutan, dia beranak. Lepas daripada dia beranak, dia bawa anak dia balik kampung. Orang tanya, zina dengan siapa, apa semua sekali, orang nak marah dia. Apa kata Maryam? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku telah bernazar kepada Allah, aku telah bernazar untuk Allah. Aku akan melakukan saum. Apa benda saum di sini? Tidak bercakap, menahan diri daripada bercakap. Dan aku tidak akan cakap dengan siapa pun. Aku tidak akan cakap dengan siapa pun pada hari ini. Jadi panjang yang kita cerita saat itu adalah kita nak cerita dalam penggunaan bahasa Arab siam. Jangan kita kata puasa pada lughah. Puasa pada lughah adalah semata-mata menahan diri. Okey, hak tu maksudnya boleh juga lagu tu, tapi sebenarnya hak yang lebih tepat lagi. Hak yang lebih tepat lagi bukan puasa tu makna semata-mata menahan diri. Sebab kita bukan nak cerita penggunaan bahasa kita. Penggunaan bahasa kita kena tengok dalam penggunaan bahasa kita ni, kita nak cerita penggunaan bahasa Arab. Siam dalam bahasa Arab, saum dalam bahasa Arab, mana semata-mata menahan diri daripada bercakap, menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada daripada berjalan, daripada okey, tu termasuk dalam saum ataupun siam yang kita terjemah kepada bahasa kita makna puasa. Manakala siam mengikut istilah ulama, mengikut istilah syarak. Apakah siam ataupun puasa mengikut istilah syarak? Syarak menuntut kepada kita melaksanakan ibadat puasa. Apakah hakikat puasa? Apakah definisi puasa? Apakah itu puasa? Mengikut istilah syarak. Kata ulama, mengikut istilah syarak adalah imsakun 'anil mufattirat
min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi biniyatin makhsusah. Maksudnya menahan diri daripada segala yang perkara yang membatalkan puasa. Termasuklah makan, minum, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Baik. Dengan niat yang tertentu. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Maka itu makna siyam ataupun puasa mengikut istilah syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa terbahagi kepada dua. Yang pertamanya puasa wajib, yang keduanya adalah puasa sunat. Ada puasa wajib dan ada puasa sunat. Puasa wajib ada hak yang diwajibkan oleh Allah, iaitu puasa bulan Ramadan. Itu yang diwajibkan oleh Allah. Dan ada pada asalnya tidak diwajibkan oleh Allah, tetapi seseorang itu mewajibkan ke atas diri dia untuk berpuasa. Itu dipanggil puasa dia, puasa nazar. Okey, ada puasa hak yang diwajibkan oleh Allah, ada puasa hak yang pada asalnya tidak diwajibkan, tetapi seseorang tu mewajibkan ke atas diri dia. Dan ada puasa hak yang tidak diwajibkan oleh Allah pada asalnya, tidak diwajibkan oleh diri dia sendiri, tetapi oleh kerana perintah daripada pemimpin supaya dia berpuasa. Sebagai contoh, ketika ingin melakukan sembahyang minta hujang, pemimpin suruh berpuasa selama 3 hari sebelum daripada keluar, maka diwajibkan dia berpuasa. Okey. Itu puasa wajib. Manakala puasa sunat banyak. Adakala puasa sunat saat itu berulang dengan berulangnya tahun. Maksud dia berulang dengan berulangnya tahun. Setahun sekali ada puasa sunat. Sebagai contoh, puasa hari Arafah. Sunat kita puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Dhul Hijjah. Tapi dengan syarat bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Setiap tahun ada hari Arafah? Ada. Begitu juga puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Puasa Ashura. Puasa hari Ashura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Berulang dengan berulangnya tahun. Puasa hari yang ke-9 daripada bulan Muharram juga berulang dengan berulangnya tahun. Setiap tahun ada. Dan ada puasa sunat yang berulang setiap bulan. Ini setiap tahun. Ini setiap bulan. Sebagai contoh, puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, hari-hari cerah. Iaitu hari yang ke-11, hari yang ke-13, 14, 15 daripada bulan Islam. Ketika matahari cerah. Itu dipanggil puasa hari cerah. Itu dia berulang setiap bulan. Dan ada hak yang berulang setiap minggu. Benda hak yang berulang setiap minggu, puasa Isnin Khamis. Itu puasa-puasa sunat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita tengok benda hadis yang pertama. Hadis yang pertama daripada bab puasa, dan dia adalah hadis yang ke-671 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu mendahului bulan Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang mempunyai kebiasaan berpuasa dan bertepatan dengan hari itu, maka ia boleh melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari,
kita akan jumpa hadis. Kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim, kita akan jumpa hadis. Jadi hadis ni adalah hadis yang sahih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim menilai hadis ini sahih. Okey, hadis ini adalah hadis sahih. Siapakah sahabat yang mengambil hadis ini daripada Rasulullah? Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang mengambil hadis ini daripada Rasulullah. Abu Hurairah, Abu makna ayah, bapa. Hurairah makna dia kucing betina yang kecil. Ayah ataupun bapa kepada kucing betina yang kecil. Sebab dia panggilan Abu Hurairah begitu kerana ada cerita. Ada cerita dia ambil berat tentang kucing. Dia ambil berat tentang anak kucing. Maka orang letak gelarang dia sebagai Abu Hurairah. Nama ayah dia, ulama berbeza pandangan. Lebih kurang dalam 20 pandangan. Yang kuatnya, nama Abu Hurairah adalah Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr. Itu nama Abu Hurairah. Abu Hurairah asal daripada penduduk Yaman. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dah. Tak silap ingat pada tahun Khaybar. Jadi bermakna dia bersama dengan Rasul lebih kurang dalam 4 tahun sahaja. Sekejap je dia bersama dengan Rasulullah. Tetapi dia telah mengisi peluang yang sekejap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisi dengan ilmu ataupun dengan menuntut ilmu kepada Rasulullah. Akhirnya menjadi ulama yang besar. Dia cara dah kepada benda lain. Orang lain duk sibuk pergi jual, pergi kerja apa sekali, dia dah cara langsung. Pasal dah cara. Tengok. Tapi susah. Susah. Berapa kali ke Pesang? Berapa kali Pesang kerana tidak lapar, kelaparan, tidak ada makanan. Sampai ke ada orang letak kaki atas tekok dia. Bayi rembuh . Orang letak kaki atas dia sebab dia lapar. Orang ingat dia gila. Tapi kata Abu Hurairah, wa ma bi junun, bukan aku gila. Tetapi dia terlalu lapar. Tak faham sangat sampai lapar. Oh, hebatnya pengorbanan dia dalam menuntut ilmu. Dan cara ini sebenarnya yang perlu ada dalam penuntut ilmu. Pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar universiti yang mengambil bidang syariah, beginilah yang perlu dia kena menuntut ilmu. Barulah dia akan berjaya. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan pernah Rasulullah khabar, jangan kamu mendahulukan bulan Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya. Jadi Rasulullah melarang. Kita Ramadan, contoh kita kata Ramadan pada hari Rabu. Sebelum sehari, hari Rabu sebelum sehari, hari Selasa. Lepas tu sebelum 2 hari, hari Senin. Jadi jangan dia puasa pada hari Selasa dan jangan dia puasa pada hari Senin. Itu dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena faham, walaupun puasa itu adalah suatu ibadah yang amat ditekankan oleh agama kita, Allah Ta'ala amat menekankan ibadat puasa sehingga kan di dalam syurga ada satu pintu hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Hebat. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang berpuasa kena tahu bahawasanya dalam melaksanakan ibadat puasa ada perkara-perkara yang dilarang. Antara perkara yang dilarang adalah melakukan ibadat puasa sehari sebelum Ramadan ataupun 2 hari sebelum daripada Ramadan. Sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Rasulullah larang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Larangan ini, maksud larangan ini adalah haram. Sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan haram seseorang berpuasa sehari sebelum daripada Ramadan ataupun 2 hari sebelum daripada Ramadan. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i bukan sehari, bukan 2 hari sebelum daripada Ramadan. Bahkan apabila masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Apabila masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, maka tak boleh dah nak puasa. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, tak boleh. Haram puasa. Bulan Sya'ban, maksud separuh yang kedua adalah masuk hari yang ke-16 daripada bulan Sya'ban. Tak boleh dah nak puasa. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa Sya'ban fala tasum." Apabila separuh bulan Sya'ban, maka jangan kamu berpuasa. Separuh bulan Sya'ban, mu jangan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Usah kata sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, bahkan sebelum daripada tu lagi tidak boleh puasa. Masuk je separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, tak boleh puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Baik. Dalam hadis ni kata melainkan kecuali, barulah tidak dilarang bagi seseorang yang mempunyai kebiasaan berpuasa. Seorang yang telah biasa berpuasa. Melainkan dia, mereka yang telah biasa berpuasa, dia puasa sebelum daripada tu. Maka kata Rasul fal yasubhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi bermakna larangan berpuasa sehari sebelum Ramadan ataupun 2 hari sebelum Ramadan adalah bagi orang yang tidak beradab berpuasa, dia tidak mempunyai adab kebiasaan melakukan puasa sunat. Jadi bermakna kalau dia mempunyai adab kebiasaan melakukan puasa sunat, maka boleh dia berpuasa walaupun sehari sebelum Ramadan, walaupun 2 hari sebelum Ramadan. Apatah lagi kalau banyak hari lagi sebelum daripada Ramadan. Sebagai contoh, seorang ni, si fulang ni, amalan dia puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Dia puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Itu amalan dia. Maka secara kebetulan sehari sebelum Ramadan jatuh hari Khamis atau berjatuh hari Isnin, boleh tak dia puasa? Boleh. Sebab apa boleh puasa? Sebab Rasulullah mengecualikan larangan tersebut daripada golongan ini. Dan perkataan rajulun kana yasumu sawma, seorang lelaki yang dia biasa berpuasa, yang telah dia biasa berpuasa, kata ulama, perkataan ini juga mengecualikan orang yang menyambung. Orang yang menyambung puasa sebelum daripada 1/2 bulan Sya'ban dengan 1/2 yang kedua daripada bulan Sya'ban. Dia menyambung puasa sebelum daripada 1/2 dan setelah daripada 1/2 disambung. Separuh daripada bulan Sya'ban bermula pada hari yang ke-16. Tapi pada sebelum daripada hari yang ke-16 dia puasa. Dia puasa 15. Maka dia boleh puasa 16. Dia boleh puasa 17. Dia boleh puasa 18. Siapa ke dia boleh puasa 29? Dan dia boleh puasa sampai ke hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Boleh. Okey. Kerana dia boleh.
Kerana dalam hadis ni menyebut illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Yang keduanya kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah, yasumu Sya'ban illa qalilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban secara keseluruhan. Semua sekali bulan Sya'ban Rasul puasa. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Sya'ban melainkan sedikit. Baik. Rasul puasa Sya'ban semua, Rasul puasa bulan Sya'ban melainkan sedikit. Okey, kalau semua je lah. Dia sambung separuh awal dengan separuh yang akhir. Maka juga hukum dia adalah dibolehkan. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah orang tu telah biasa melakukan puasa, tiba-tiba hari yang dia biasa melakukan puasa jatuh pada sehari sebelum Ramadan ataupun 2 hari sebelum Ramadan, maka boleh dia berpuasa. Dia puasa sunat, boleh dia puasa sunat. Jadi apabila boleh dia puasa sunat, maka lebih lagi boleh kalau sekiranya puasa tersebut adalah puasa wajib. Seseorang tu masih lagi berbaki qada Ramadan baru ni. Ada 2 hari lagi. Sekarang ni tinggal 2 lagi sebelum daripada Ramadan. Tengok pada hadis ni Rasul nak puasa. Tetapi oleh kerana ada pengecualian yang dikecualikan dalam hadis ini, maka kata ulama begitu juga dikecualikan pada permasalahan orang yang mempunyai qada puasa, boleh dia qada dalam sehari sebelum Ramadan dan ataupun 2 hari sebelum daripada Ramadan. Nampak? Nampak kan? Baik. Habis. Seterusnya kata dia. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Baik. Katanya وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat Rasulullah yang cukup hebat. Antara sahabat Rasulullah yang awal-awal memeluk Islam. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, mak dia nama dia. Mak dia. Siapa mak Ammar? Siapa mak Ammar? Sumayyah. Ayah Ammar nama dia Yasir. Nama kan tak tahu ayah, kata Ammar bin Yasir, tak tahu nama ayah. Sumayyah adalah hamba perempuan kepada Bani Makhzum. Sumayyah adalah hamba perempuan kepada Bani Makhzum. Maka Bani Makhzum kahwinkan Sumayyah dengan seorang lelaki yang menjadi orang yang mengangkat sumpah setia dengan mereka, yang dikenali sebagai Yasir. Macam keluarga dia dah. Maka dapat anak nama Ammar. Oh, dapat anak nama Ammar. Ammar apabila mak dia hamba, jadi dia hamba ke tak? Dia hamba. Dia hamba, tetapi dia dimerdekakan oleh Bani Makhzum. Okey. Dipendekkan cerita,
Apabila keluarga Yasir mendengar seruan kepada kalimah tauhid, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun dia orang susah, orang tidak mempunyai keluarga, orang susah, tetapi susah dia, dhaif dia, darah dia, sedikit pun tidak menghalang untuk dia menerima kebenaran. Allah, sedikit pun tidak menghalang untuk dia menerima kebenaran. Sedangkan di sana ramai mana penduduk Mekah yang Allah Ta'ala kurniakan bermacam-macam nikmat, tapi pada awalnya menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sebahagiannya menolak sehingga mereka mati. Apabila Sumayyah, suami dia, anak dia memeluk Islam, maka Bani Makhzum seksa dia, katok dia, pukul dia. Siapa dia katok, dia seksa, siapa ke mati? Sumayyah, seorang perempuan mati. Suami dia juga mati. Sumayyah mati, Yasir mati, kena katok. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena katok siapa ke mati? Allah. Masa mereka menyeksa keluarga Yasir, Rasul lalu. Rasul tengok. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh buat benda juga. Sebab tu melibatkan keluarga dia. Saya buat benda Rasul pun kena juga. Tapi mujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibela oleh kaum ataupun keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Rasulullah melihat kesiang, Rasulullah kata lagu mana? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kamu adalah syurga. Allah. Dan awal-awal orang yang gugur syahid dalam Islam siapa? Sumayyah. Sumayyah adalah awal-awal yang gugur syahid dalam Islam. Tinggal lagi Ammar, orang muda. Tidak bunuh Ammar sebab dia tengok kepada orang muda dia sayang, tambah-tambah orang lelaki. Dia melihat bahawasanya orang muda, orang lelaki dapat berbakti kepada keluarga. Jadi Bani Makhzum mengharapkan Ammar dapat berbakti kepada mereka, membela mereka. Maka dia pakai baju besi kepada Ammar, dia jemur tengah panah. Sehingga Ammar tidak mampu untuk menanggung penderitaan tersebut. Akhirnya berlafaz dengan lafaz kufur, tetapi hati masih lagi tenang dengan iman. Okey, dipendekkan cerita Ammar bin Yasir. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, Ammar bin Yasir pun berhijrah ke Madinah, buat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai akak kayu, batu-batu untuk buat masjid Rasulullah. Orang lain akak sutir, dia akak banyak utir, dia akak 2 utir batu. Maka Rasul khabar kepada Ammar bin Yasir, "Waihaka ya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah." Benda, kesian kamu wahai Ammar, kedukaan kepadamu wahai Ammar, mu akan dibunuh oleh kumpulan yang melakukan kata Rasul khabar lagu tu masa mula-mula Rasul sampai ke Madinah. Setelah daripada Rasul wafat, bertukar kepada Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali. Maka berlaku peperangan yang dikenali dengan peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dengan tentera yang dipimpin oleh Muawiyah. Ammar bin Yasir bersama dengan Sayyidina Ali. Dalam peperangan tersebut, Ammar bin Yasir gugur syahid, mati. Maka sebahagian daripada sahabat yang bersama dengan Muawiyah sedar bahawasanya Muawiyah adalah salah. Sebab Rasulullah pernah khabar dulu Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kumpulan yang melakukan kejahatan.
Allah. Itu cerita Ammar bin Yasir yang meriwayatkan kepada kita hadis yang kita akan bincang pada minggu akan datang pula. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.